Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan ingin membicarakan tentang tajuk kemahiran kepimpinan. Sebelum kami ingin membicarakan tentang tajuk kemahiran kepimpinan, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Muhammad Kondo Muhammad, beserta ahli kepimpinan saya ialah Muhammad Arif Rizwan bin Mazhar dan Wan Muhammad Muzaffar bin Masyukri. Hierarki atau carta organisasi di tempat kerja. Hierarki di tempat kerja adalah satu sistem atau organisasi yang orang atau kumpulan yang diletakkan mengikut pangkat, tanggungjawab, kemahiran, jawatan dan pangkat pekerjaan. Yang kedua, tanggungjawab dan kuasa. Isi pertama, kepimpinan bekerja memberi tumpuan proses mengarahkan tingkah laku orang bawahan ke arah pencapaian beberapa objektif yang sama. Poin yang kedua, tanggungjawab kepimpinan ditaktifkan sebagai keadaan atau fakta yang menjadi tanggungjawab. Poin yang ketiga, autoriti ditaktifkan sebagai kuasa untuk menentukan, menghakimi atau menyelesaikan isu-isu atau pertikaian. Isi yang keempat pula, peranan pemimpin adalah untuk memberi inspirasi dan mewujudkan pengikut yang juga pemimpin kepada diri sendiri. Poin yang kelima, tugas pemimpin adalah untuk membawa perubahan yang membina dan perubahan dan diperlukan. Poin yang keenam, tanggungjawab pemimpin korporat adalah untuk membawa perubahan dengan cara yang responsif kepada keperluan sebenar dan jangka panjang semua pemegang berkepentingan. Poin yang ketujuh, sumber paling besar kuasa yang ada kepada pemimpin adalah kepercayaan yang berasal dari pengikut setia yang sedang berkhidmat. Sekian kepada saya. Tuan-tuan dan puan, kita bagi ke bahagian tiga, iaitu perbezaan kebudayaan dan individu. Kita masuk kepada 3.1. Sebagai ketua kumpulan, kesedaran, sensitiviti dan bertanggungjawab kepada pekerja bawahan adalah ciri-ciri yang perlu diwujudkan. Sekarang kita masuk kepada 3. Contoh ketua kumpulan yang baik adalah yang pertama, kerja dalam pembangunan piagam pasukan, matlamat dan harapan pasukan. Yang kedua, mendapatkan sumber-sumber untuk pasukan. Yang ketiga, mewujudkan matlamat, objektif dan sasaran tarikh akhir. Yang keempat, mewujudkan dan memperoleh kata sepakat. Yang kelima, menggalakkan keadilan dengan peraturan pasukan dan bertanggungjawab. Yang keenam, terangkan kehendak pasukan dan penting menyiapkan kerja. Yang ketujuh, memastikan matlamat yang boleh diukur. Yang ke-8, membantu pasukan dan mendidik mereka untuk menyelesaikan masalah. Yang ke-9, menyemak dan memantau kemajuan pasukan. Dan yang terakhir iaitu 10, menggalakkan aktiviti meraihkan bagi tugasan yang berjaya disiapkan. Okey, sekarang rakan-rakan yang dikasihi oleh saya dan cikgu dan para pensyarah, kita masuk kepada 3.3, The Art of Leadership, menerangkan seorang pemimpin menangguhkan semangat berpasukan. Yang kedua, seorang pemimpin mempunyai kepercayaan. Yang ketiga, seorang pemimpin mempunyai daya usaha sendiri. Yang ketiga, seorang pemimpin mewujudkan rancangan. Yang kelima, seorang pemimpin suka merendah diri. Yang keenam, seorang pemimpin yang boleh dipimpin oleh orang lain. Yang ketujuh, seorang pemimpin sentiasa mempunyai minda yang terbuka. Dan yang terakhir, yang ke-8, seorang pemimpin mempunyai matlamat yang tinggi. Itu dari saya. Sekian saja. Terima kasih. Bye-bye. Nombor 4, penurunan kuasa dan tanggungjawab. 41, garis panduan perlu diketahui dan difahami oleh ketua kumpulan. Antara idea-idea utama pemimpin dalam sebuah organisasi ialah keperluan untuk semua pangkat. Pemimpinan adalah fungsi yang penting di semua peringkat pengurusan untuk mendapat kerjasama dan pengumpulan pelan dan dasar di peringkat pertengahan dan rendah. Yang kedua, wakil organisasi. Peranannya adalah untuk berkomunikasi rasional perusahaannya kepada orang ramai. Beliau adalah juga wakil jabatan
yang diketuainya. Yang ketiga, mengintegrasi dan menyelaraskan matlamat peribadi dalam matlamat. Seorang pemimpin memulai ciri-ciri kepimpinan membantu dalam menyelaras atau mengintegrasikan antara matlamat peribadi pekerja dengan matlamat organisasi. Keempat, keperluan sokongan pelanggan. Pengurus adalah seorang pemimpin dan dia juga adalah manusia yang berkemampuan mewujud rayu bagi mendapat sokongan dan kerjasama daripada orang bawahan. Yang kelima, sebagai rakan, ahli falsafah dan pembimbing, seorang pemimpin mesti mempunyai tiga ciri-ciri dimensi di dalam dirinya. Dia boleh menjadi rakan yang dapat berkongsi perasaan, dapat keinginan dengan pekerja dengan menggunakan kepintaran dan pengalamannya, dan dengan itu dapat membimbing para pekerja bila mereka memerlukan. Pada PowerPoint terdapat soalan, ada 3 soalan. Yang pertama, apakah tanggungjawab dan kuasa dalam kemahiran kepimpinan? Jawapan dia ialah kepimpinan bekerja memberi tumpuan proses, mengarahkan tingkah laku orang bawahan ke arah pencapaian beberapa objektif yang sama. Soalan yang kedua, tarifkan perbezaan individu dan perbezaan budaya. Jawapan dia, seorang pemimpin mengagungkan semangat berpasukan dan berunding untuk mendapatkan sumber-sumber pasukan yang diperlukan. Soalan yang ketiga, mengapa penurunan tanggungjawab disokong oleh pihak berkuasa yang berkenaan? Jawapan dia, memastikan tanggungjawab dilakukan secara betul dan mencapai objektif.